Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innamal 'ilmu bit-ta'allum. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun dalam satu majlis memperingati peristiwa atau mukjizat yang sangat besar, pengertian dan maknanya di sisi umat Islam. Satu anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Adakah boleh kita menyambut upacara atau perayaan atau hari memperingati sesuatu peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, seperti sambutan Isra dan Mi'raj, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ma'al Hijrah dan sebagainya? Adakah dibolehkan? Kerana setengah itu berpendapat mengumpulkan orang ramai atas tujuan-tujuan itu merupakan suatu perkara
bid'ah kata mereka. Mungkin saja bid'ah, kerana pengertian bid'ah itu dengan makna sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Sama ada berlaku di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ataupun daripada perbuatan-perbuatan sahabat baginda Rasulullah SAW. Cuma di sisi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu terbagi kepada dua. Satu, bid'ah madmumah, iaitu bid'ah yang tercela. Satu lagi, bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Maka mengumpulkan orang ramai dalam upacara tertentu, menghayati peristiwa-peristiwa tertentu. Apatah lagi peristiwa-peristiwa itu sangat patut diingat dan disyukuri, seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Maka ia tergolong daripada perkara yang sangat baik. Kalau bid'ah sekalipun, bid'ah hasanah, mengumpulkan, menghimpunkan orang ramai sama-sama mendengar dan memperingati, lagi menghayati, membesarkan. Kerana tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah zikir, berzikir kepada Allah, berselawat ke atas Nabi SAW, mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut, mengambil manfaat dan faedah. Bahkan dengan perkara ini atau perkara tersebut datang sifat atau rasa perasaan bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak menjadi salah dengan sebab kita berkumpul dan berhimpun untuk mengingati peristiwa ini, sehingga menghadirkan dan mendatangkan kepada kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan wajib untuk kita mensyukuri atas nikmat-nikmatnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang tersembunyi. Maka nikmat yang paling besar iaitulah nikmat dianugerahkan kita iman dan Islam, nikmat beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan barang yang didatangkan kepada kita. Maka dengan menceritakan peristiwa seumpama ini, mendatangkan lagi tambah iman ataupun menambahkan rasa kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kerana dengan mengingati peristiwa seperti Isra' dan Mi'raj ini menambahkan lagi keyakinan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan berterima kasih kerana baginda Nabi Muhammad SAW menjadi sebab paling besar sekali kehadiran nikmat-nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa Rasulullah SAW, kita tidak dapat mencapai apa yang kita terima sekarang. Demikianlah betapa besar rahmat baginda Rasulullah SAW. Istimewa sembahyang, yakni solat di bawah, solat di bawah, yang mana akan kita bicarakan atau kita sentuh sikit sebanyak dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada kaumnya untuk mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan kepada cahaya, yakni petunjuk hidayah Allah. Dan ingatkanlah kepada mereka itu, yakni kepada kaum Nabi Allah Musa alaihissalam, akan hari-hari Allah. Daripada dalil ayat ini, Al-Quran ini menunjukkan bahawasanya memperingati hari-hari Allah itu dituntut. Apakah hari-hari Allah itu? Kalau di sisi kaum Nabi Allah Musa AS, hari-hari Allah itu iaitulah hari di mana Allah Ta'ala memuliakan nikmat, sama ada nikmat keselamatan daripada kezaliman Fir'aun, nikmat mendapat hidangan makanan daripada syurga, itu dinamakan sebagai hari-hari Allah. Dan wajib atas kaum Nabi Allah Musa bersyukur dengan nikmat-nikmat itu.
Sebab itu diperintahkan kepada Nabi Allah Musa AS, ingatkan kepada mereka supaya mereka itu kenang hari-hari Allah, hari-hari di mana mereka mendapat banyak nikmat-nikmat daripada Allah SWT. Maka dengan dalil daripada ayat ini, terlebih lagi dia punya ada denungnya tu, saya kurang selesa sikit. Kurangkan denungnya tu, kalau dapat kurangkan denungnya tu, ada boleh kurangkan denungnya tu. Dia punya gunah tu kasih kurangkan sikit. Sebab saya tak boleh bikin tekanan ni, sebab pakai mikrofon ni kan. Kalau pakai mikrofon tu saya boleh sing-sing, kita kena tegak begini. Jadi dengan dalil ayat tersebut menunjukkan bahawasanya jikalaulah umat Nabi Allah Musa mesti bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, di babil aula daripada pintu yang lebih pertama. Gantung macam ni ya? Jikalaulah umat Nabi Allah Musa AS diperintahkan untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, imbabil aula daripada keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW haruslah lebih bersyukur kerana kita dianugerahkan dengan baginda Rasulullah SAW. Termasuklah daripada mukjizat-mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi SAW, kerana mukjizat Isra dan Mi'raj itu tidak pernah diberi kepada mana-mana dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Tak pernah. Hanya dikhususkan, diistimewakan untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab itulah memang patut pun kalau kita kumpul beramai-ramai, kemudian sama-sama menghayati dan memperingati apa dia peristiwa Isra dan Mi'raj itu, sehingga melaluinya kita mendapat anugerah yang besar, iaitu solat 5 waktu yang kita kerjakan. Dengan sembahyang 5 waktu itu menjadi sebab bersihnya seseorang itu daripada dosa-dosa, yakni mendapat keampunan Allah SWT. Maka kalau ada orang cakap berkumpul-kumpul menyambut perayaan-perayaan tertentu seperti Isra Mi'raj, Maulid, Ma'al-Hijrah, itu suatu perkara yang tak baik. Yang bercakap itulah yang tak baik. Yang bercakap itulah yang sebenarnya tidak memahami apa tujuan kebaikan-kebaikan daripada mengumpulkan orang Islam bagi menghayati peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ini setahun sebelum daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berlakunya selepas kewafatan 2 orang yang sangat dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertamanya bapa saudara yang dikasihi, iaitulah Abu Talib. Yang keduanya Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi SAW. Ini 2 orang Nabi cukup kasih, sehingga dinamakan tahun kematian Nabi kedua-duanya itu adalah tahun kesedihan. Sedih Nabi kita, Rasul kita, kerana orang yang selama ini support, backup baginda Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi seolah-olah tidak ada tempat bergantung dari seluruh manusia tu. Tak ada lagi dah yang boleh nak bantu Rasulullah SAW dari seluruh pengaruh. Tak ada. Lalu selepas daripada perkara itu dan selepas perkara itu, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan perjalanan yang begitu besar rahsia keajaibannya, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Diperjalankan Rasulullah SAW
daripada Masjidil Haram dengan menaiki Burak sampai kepada Baitul Muqaddis, daripada Baitul Muqaddis naik baginda Nabi Muhammad SAW dengan nama Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan daripada Baitul Muqaddis, naik daripada satu langit ke satu langit, langit ke satu langit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya telah kami ceritakan separuh daripada bahagian penceritaan Isra dan Mi'raj ini di masjid-masjid, dan ini masjid yang keempat. Jadi kalau saya nak cerita daripada awal sampai habis secara tafsir, bukan makan jam, makan hari. Kami pun dulu bertalaki secara duduk dalam ceramah bersama dengan para ulama, itu berjam-jam. Semakin cerita, semakin rasa lagi nakkan lagi mutiara-mutiara daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasa tak cukup mendengar daripada kalam para ulama salihin, ulama ulama. Jadi kami cuba kongsikan apa yang patut tadi, insya-Allah. Saya ringkaskan bahagian 4. Saya cuba cerita sampai bahagian naik atas langit tu, sampai ke Sidratul Muntaha, masuk Hadratul Kursi, kemudian turun. Saya cuba nak sampai kat situ. Jadi kalau misalnya tak berapa banyak yang saya cerita pada bahagian awal ni, anggap sahajalah diringkaskan saja. Jadi pada malam peristiwa Isra itu, datang malaikat bawa Nabi SAW buat kemudahan. Simple faham kita, buat kemudahan membelah dada yang mulia bagi Nabi SAW. Sebab Rasulullah di atas sampai bawah lebih mulia daripada segala makhluk. Sebelum kita nak cerita Isra dan Mi'raj, kita kena faham i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada segala-galanya, nisbah makhluk. Katanya pengarang kitab Jauharatul Tauhid atau matan Jauharah, wa afdalul khalqi 'ala al-idlaqi nabiyuna famin 'ani syifa. Semulia-mulia makhluk di sisi Allah iaitulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisbah makhluk. Itu kehendak Allah. Itulah yang Allah Ta'ala pilih. Demikianlah yang Allah Ta'ala jadikan. Sebab itu bila kita faham Nabi Muhammad SAW itu semulia-mulia makhluk di sisi Allah, semulia-mulia Rasul, semulia-mulia Nabi, sudah tentu kita menjadi umatnya. Lahir-lahir jadi umat baginda Rasulullah SAW, mesti rasa bersyukur. Sebab kita tidak pernah apply nak duduk tempat yang sangat mulia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak pernah apply nak jadi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi kerana Allah menjadi umat baginda Rasulullah SAW, maknanya umat kepada Rasul dan Nabi yang paling mulia, Sahibul Isra wal Mi'raj, pemilik mukjizat Isra dan Mi'raj. Faham? Kena syukur dengan Allah. Sebab tu kalau ikutkan syukur kita ni sebenarnya tak habis-habis syukur. Sampai mati pun syukur kita tak habis-habis. Bahkan kita kena insaf yang kita ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Anugerah Allah kepada kita yang paling besar di sebuah makhluk, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah disuruh tempat dan berbagi kita orang Islam ini berbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah kita buat majlis-majlis yang menceritakan tentang Rasulullah, hikmahnya kita banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Rasulullah disebut, selawat. Dengan nama Rasulullah disebut, kita selawat. Satu kali selawat, 10 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sepanjang cerita Isra dan Mi'raj, itu selawat tu banyak bagi orang yang nak berselawat. Itu kalau selawat makin lama makin banyak, makin lama makin banyak sifat tawaduk pada seseorang itu kerana dia banyak berselawat. Sebab bila antum berselawat, awak berselawat, awak sebut Allah, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tak sebut kita selawat, tapi kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat oleh engkau akan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maknanya seolah-olah kita mengaku kat situ kita tak layak selawat kat atas Nabi Muhammad. Yang benar hakikat kesempurnaan Nabi ni penciptanya sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu orang kalau banyak berselawat, seolah-olah ia mengakui aktor dirinya tidak mengenal hakikat kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab nikmat yang paling besar iaitu baginda Nabi Muhammad SAW, keindahan dan keelokannya itu tidak terungkap, tidak tercapai dengan perkataan kita. Tak. Kalau kita banyak cerita pasal kesempurnaan Nabi, kecantikan Nabi, keelokan Nabi, tuan-tuan sebut hari ini sepanjang zaman, mati hidup balik sebut pasal keelokan Rasulullah, mati hidup balik sebut pasal keelokan Rasulullah, tak sampai lagi pada hakikat kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak cerita ni, Sahibul Isra wal Mi'raj, Nabi Rasul yang memiliki mukjizat ni. Kalau tak kenal Nabi Muhammad secara patut kita kenal, tiba-tiba nak cerita Isra Mi'raj begitu je, kita tak tahu siapa dia pemilik Isra Mi'raj tu. Itu yang kita rasa, alah benda ni dah ada pun, dah ada dah 5 waktu, sebanyak 5 waktu, dah lah kita bersyukur ini je dah. Lupa pemilik Sahibul Isra Mi'raj itu, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalau tanpa Rasulullah, kita tak mengecapi nikmat solat 5 waktu itu cerita. Jadi patut kita berterima kasih kepada Nabi. Patut berterima kasih banyak-banyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu membelah dada oleh malaikat Jibril akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memerintahkan kepada malaikat Mikail bawa bekas yang mana dituangkan di dalamnya air Zam-Zam. Lalu dengan air Zam-Zam itu disimbahkan pada jasad yang paling mulia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuangkan daripada bahagian bunyi dekat dalam kitab tu kotor, hitam. Tapi ketahuilah, setiap yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya Allah jua yang maha mengetahui rahsia di sebaliknya. Jangan kita menganggap Nabi Muhammad itu kotor. Jangan kita menganggap Nabi Muhammad itu bernajis. Ini rosak akidah, salah. Kata Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang kalau dia cakap Nabi Muhammad itu bernajis, dia kotor lah, diri Nabi Muhammad SAW itu tak suci, kufur. Faham? Adapun Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya cara nak membersihkan najis apa semua itu berbab syar'i, daripada bab syarak. Nak mengajarkan kepada kita cara bersihkan najis, cara nak membersihkan kekotoran daripada najis, cara nak buang yang kecil, cara nak buang yang besar. Itu kerana nak mengajar syarak. Ada pun diri Nabi SAW zahir batin suci bersih. Dan mengisyaratkan daripada kisah ini, yakni perbuatan malaikat Jibril membersihkan bahagian tertentu daripada Nabi SAW, nak beritahu umat Nabi Muhammad SAW berhajatkan lebih dan lagi dalam pembersihan jiwa untuk mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak masuk dalam penyucian jiwa, pembersihan jiwa, hati kita jadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu diisyaratkan daripada peristiwa ini supaya kita mengambil iktibar betapalah Rasulullah itu tak ada dosa dahulu dan kemudian. Apatah lagi kita lagi dah kena buat atas bentuk penyucian jiwa. Kena ambil ilmu tasawuf, buang sifat mahmumah, masukkan sifat mahmudah. Macam tu. Adapun Nabi SAW itu terpelihara daripada sifat mahmumah, sifat yang jahat. Dan sentiasalah Nabi Muhammad SAW itu dengan sifat mahmudahnya, akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sebab tu katanya al-'arifu billah Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Maulid Simtud Durrah,
Tentu pernah dengar kitab Maulid Simtul Durah. Biasa kita dengar Maulid Berzanji, Maulid Daibai. Jadi satu kitab Maulid Simtul Durah itu biasa dibaca di Jalan Daud. Ada satu surau dia baca kitab Maulid Simtul Durah. Itu puji-pujian ke atas Nabi SAW dan sirahnya. Pengarang kitab itu mengatakan, wa ma akhrajat imlaku min qalbihi ada walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Dan tidaklah dikeluarkan oleh malaikat-malaikat Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sesuatu daripada kekotoran yang berada dalam hati Nabi SAW. Bukanlah kekotoran yang dikeluarkan, walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Tetapi malaikat-malaikat itu sebenarnya menambahkan kesucian di atas kesucian yang sedia ada. Maknanya persediaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ditekankan dan dijelaskan di sini, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi aliran Asy'ariyah. Siapa pegang jalan Asy'ariyah, Maturidiyah, selamat insya-Allah. Ini jalan yang berpegang teguh pada panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itu dalam khutbah Jumaat dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Untuk tanya Asy'ariyah Maturidiyah itu apa? Sebab itu kena mengaji, belajar. Aliran dia itu alirannya nama Asy'ariyah Maturidiyah. Pegangan akidahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ramai orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi cakap Tuhan atas langit. Ini salah, sesat lagi menyesat. Sebelum nak pergi jauh Isra Mi'raj, elok fahamkan ini dulu. Kita orang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maha suci Allah daripada mengambil arah. Tak ada arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Maha suci Allah daripada mengambil arah. Kena faham dulu. Maha suci Allah daripada mengambil tempat per tempat. Arah tempat itu semua sifat makhluk. Memberi isyarat sifat-sifat makhluk yang mana Maha suci Allah bersalahan dengan sekalian makhluk. Sebab itulah ulama kita belajar sifat 20 supaya jangan sampai kau tersesat. Tapi kau degil, akhirnya engkau tengok kelihatan-kelihatan video cakap Tuhan atas langit dengan beralasan Isra Mi'raj itu kan naik ke langit, jadi Tuhan atas langit lah. Ini sesat namanya. Faham? Bersihkan dulu akidah tu sebelum nak pergi jauh cerita pasal Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala dalam matan Sanusi. Ini matan Sanusi ni masyhur dengan nama Matnu Ummul Barahim. Matan Ummul Barahim. Yang matan ini dimasukkan di dalam muqaddimah kitab Matla'ul Badraini wa Mujma'ul Bahraini bagi Syekh Muhammad Ismail bin Dawud Al-Fatani radhiyallahu ta'ala. Kita kalau belajar sebarang kerajaan di Johor, kalau orang Johor lah, sekolah agama dulu awal-awal sebelum tahun 1997, 1998 masih ada lagi kitab jauh, kitab Matla'ul Badrain. Sebelum kita masuk pada bahagian fiqh, sebelum masuk bab Taharah, itu belajar apa dulu tuan-tuan? Masukkan tauhid dulu. Tak apa, Isra Mi'raj tak habis pun tak apa. Ini nak cerita pasal akidah dulu. Sebelum masuk bahagian ibadat, depan ulama kita letak belajar tauhid akidah. Dan akidah, matan akidah yang kita pakai itu tadi, matan Ummul Barahim. Siapa yang pegang matan Ummul Barahim ini, insya-Allah tak jadi sesat, tak jadi mujassimah, tak jadi musyabbihah. Tapi siapa yang menjauhkan diri daripada pengajian akidah sifat 20, pengajian seumpama matan Ummul Barahim, ini mudah diselewengkan oleh orang lain, mudah dibodohkan oleh orang lain kerana tidak belajar asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa ulama-ulama letakkan pengajian akidah sebelum belajar ibadat? Sebab kalau akidah tak lepas, ibadah kosong. Sebab itu sekolah agama kerajaan Negeri Johor Darul Ta'lim, kalau kau lulus ibadat,
lulus faraid, lulus sirah. Ingat lagi tak dulu-dulu? Kalau lulus munakahat memang lulus dah sebab bab nikah. Munakahat lulus, jenayat lulus, tiba-tiba tauhid tak lulus. Boleh naik darjah tak? Boleh naik darjah. Sebab apa tak boleh naik darjah? Nak beritahu tauhid kalau kata bagai yang lain yang diharapkan. Nampak? Sebab tu saya kalau tengokkan orang nak berbincang-bincang masalah furuk apa semua tu, yang itu gagah lagi ada khilafnya. Tapi kalau dalam bab akidah, sebab tu seseorang itu disuluh pada akidahnya. Okey, akidah kita boleh bincang yang lain. Akidah pun terbagai, tak payah bincang yang lain lah. Asas pun tak terbagai, buat apa bincang dulu-dulu akidah ni. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sangat berkait dan dekat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kena fahamkan dulu Jadi yang naik itu Nabi Muhammad SAW. Yang masuk di mana-mana tempat apa semua Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril, yang bergerak-gerak apa semua tu makhluk belaka. Allah tiada bertempat. Sebab tu kata Imam Sanusi, qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila la yahtaju ila mukhassisin wala ila mahallin. Makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, yakni tiada ia berhajat kepada tempat, yakni tiada berhajat kepada pencipta, tiada berhajat kepada tempat. Itu makna. Jadi kalau kita cerita Isra dan Mi'raj dengan asas akidah yang bersih, itu faham tak? Yang naik Rasulullah SAW. Langit, ya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Malakut ke, jabarut ke, apa yang dilihat semua itu makhluk. Lalu diceritakan masuk hadratul kursi, beradab dengan Allah Ta'ala. Itu amrun la yukayyif, urusan yang tiada boleh dikaifiatkan. Sebab itulah kena belajar. Kalau Isra Mi'raj tuan-tuan, dia ada kitab khusus. Dia ada kitab Arab yang membahaskan tentang Isra dan Mi'raj. Dia ada kitab yang dah diterjemahkan daripada bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Tetapi kena ikut faham syarah ulama muktabar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan faham ikut ulama Wahabi habis kan? Jangan ikut faham orang Wahabi, sesat kan? Nanti jadi faham tidak Allah Ta'ala bertempat, digising dan sebagainya. Alhamdulillah, orang Melayu majoriti daripada dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah tak berbalah dalam masalah Isra dan Mi'raj ni. Naik-naiklah, tak masalah. Tak ada sampai cakap Tuhan datang lagi, tak ada. Tiba-tiba bawa bid'ah daripada luar masuk dalam. Apa bid'ah tu? Kata Tuhan datang lagi pula. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang diburukkan perkataan mereka itu. Jadi sebab itu kita kena banyak doa agar iman, akidah kita terpelihara daripada terpesong daripada jalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian selepas daripada itu, jadi dengan keadaan yang demikian menunjukkan air zam-zam, ma'u zam-zam. Nanti kalau nak azam beritahu saya lah. Kalau nak azam beritahu saya sebab saya orang Tarkak, Pomor, daerah-daerah ini. Jadi tak tahu guna masa waktu. Tuan-tuan yang dia diam, beritahu. Kadang-kadang saya dipangkas, beritahu. Kita tak panjang lama, tak lama tuan-tuan. Sebelum pukul 9 saya nak habiskan. Jadi dengan menggunakan air zam-zam oleh malaikat Jibril dalam peristiwa belah dada Rasulullah SAW, menunjukkan air zam-zam adalah air yang sangat mulia. Ma'u zam-zam lima syurbalah. Air zam-zam itu diminum ikutnya masing-masing. Sebab tu jangan sampai tak minum air zam-zam kalau pergi mengerjakan haji dan umrah. Jangan sampai tak minum air zam-zam, tuan-tuan. Sebenarnya dengan air zam-zam pun dah boleh jadi syifa, mengubat penyakit. Asal niat kita tu insya-Allah. Kerana yang membaikkan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu lagi air yang paling mulia, mengatasi air zam-zam, air pun semua ada satu air yang mulia. Apakah air itu? Air itu ialah air yang keluar daripada jari jemari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Rasulullah juga, air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kita tak layak menceritakan Isra dan Mi'raj.
Ada orang kadang-kadang rasa macam dia lah yang paling mahir menceritakan Isra dan Mi'raj. Tak. Sebenarnya Isra dan Mi'raj ni dia ada makna secara zahir, ada makna yang tersirat. Hanya orang-orang tertentu yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala daripada kekasih-kekasihnya mampu melihat cahaya-cahaya di sebalik peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau macam kita biasa ni tak ada lah Isra. Lebih baik lagi-lagi lah kita hidup main TikTok banyak, Facebook banyak, berasa macam dah tahu sangat cerita Isra dan Mi'raj. Khayalan sebenarnya. Janganlah duk berasa macam dah sampai pada tahap kesempurnaan menceritakan hal yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ini kita mengopi je apa yang disebut dalam kitab, apa yang disampaikan kepada kita itu je. Ada pun lain daripada itu tak ada, tak mampu gitu. Isra dan Mi'raj Nabi SAW bukan perkara yang besar, bahagian pengkhususan khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibawa naik buraq. Ringkasnya, bila dah naik buraq pun jalan. Kita panggil jalan dah. Diiringi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj bagi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani radhiyallahu anhu menyebutkan mengiringi Jibril dan Mikail akan Nabi SAW menaiki buraq. Buraq yang dinaiki oleh Rasulullah itu dikatakan buraq yang pernah digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala menziarahi anaknya dan isterinya Sayyidina Ismail bin Ibrahim dan juga Siti Hajar alaihissalam. Buraq yang dikatakan yang dinaikkan itulah buraqnya, buraq yang sama. Jalan-jalan sampai ke satu tempat, malaikat Jibril kata kepada baginda Rasulullah SAW, berhenti sini wahai Muhammad, sembahyang 2 rakaat. Lepas dah sembahyang 2 rakaat, gerak jalan lagi. Malaikat Jibril alaihissalam tanya, tahu ke kamu tempat apa yang kamu sembahyang tadi itu? Jawab baginda Nabi Muhammad SAW tak. Maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu tempat yang kamu akan berhijrah kepadanya. Namanya yaitu Madinatul Munawwarah sekalian. Dah diketahui dah apa yang akan berlaku selepasnya. Yang ini Nabi Muhammad SAW akan berhijrah di situ. Kemudian gerak lagi, naik buraq tu, jalan lagi, berhenti, sama juga sembahyang 2 rakaat. Bertanya lagi seperti mana pertanyaan yang pertama, tahu ke tidak tempat ini? Jawab baginda Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan diberitahu oleh malaikat Jibril, itulah tempat yang namanya Madian, banyak pohon-pohon. Di situ berkata-kata Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Tuhan. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa alaihissalam. Dia jalan-jalan lagi, saya ringkaskan kalau ada yang saya tak cerita tu, maknanya saya nak ringkaskan lah. Adalah termasuk dalam berbagai cerita tu, saya nak ringkaskan dia. Jalan-jalan lagi. Kemudian sembahyang 2 rakaat, sama juga tanya. Jawapannya sama juga Nabi bagi. Malaikat Jibril jawab, itu namanya Baitul Laham, tempat lahir Nabi Allah Isa alaihissalam. Nak menunjukkan tempat-tempat baik semua Rasulullah SAW dah buat sejarah. Sebab tu sunat kita pula orang Islam pergi tempat-tempat yang baik. Dan jangan dilupakan zikrullah, seperti sembahyang sunat, berzikir kepada Allah. Ya kan? Kita ni kadang-kadang musafir tapi lupakan Allah. Padahal kalau Tuhan tak selamatkan kita tak selamat sampai tempat tu. Padahal kita kena berzikir banyak. Zahir tak berzikir, kurang-kurang hati berzikir. Sebab perjalanan itu bermacam-macam keadaan, dan Allah juga yang menyelamatkan, mempermudahkan perjalanan. Nampak? Bukan saya. Kalau tak kerana Allah Ta'ala mempermudahkan, mungkin saya tak sampai cepat ke sini. Mungkin sampai dah nak masuk Isyak dan sebagainya. Tadi pun tak pasal-pasal jam pula. Siapa sangka? Ingatkan tak ada apa-apa. Maklum, tak tangkap. Bukan tempat lain JB. Kalau tempat lahir saya JB pun lain lah. Ini tangkap. Biasa memang tak jam. Hari ini jam pula. Oh, baru kerasan. Orang cuti rupanya. Azan.
Kemudian sedang bergerak Nabi SAW daripada Baitullah Haram tadi. Gerak Nabi SAW tiba-tiba dikejar oleh Ifrit. Ifrit ni adalah jin atau ketua jin. Namanya Ifrit. Dia mengejar Nabi SAW dengan cambung apinya. Lalu bila keadaan macam tu, Nabi SAW melihat-lihat ke belakang. Jangan melihat. Apabila malaikat Jibril alaihissalam melihat keadaan Rasulullah SAW begitu lembut, lalu malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hendakkah engkau aku beritahukan satu doa yang mana kalau kau baca doa ini dan saya tersungkurlah, maka dibacakan doa ini. Doa itu ada disebutkan, ada ditulis dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Lalu Nabi SAW baca doa itu. Selepas saja Nabi SAW baca doa itu, maka tersembamlah Ifrit dengan cambung api. Padam terus cambung apinya dengan barakah bacaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan juga guna bacaan ini untuk halau jin. Sebab apa? Ifrit pun lari. Kalau takat jin biasa-biasa, lari-lari lah. Sebab Ifrit pun dah besar dah. Maknanya dari sudut ketua tu, dia dah ketua dah. Apatah lagi yang biasa-biasa punya jin. Jadi dibaca doa ada dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Lalu Nabi SAW jalan lagi. Pendek cerita. Selepas daripada melihat beberapa daripada keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan tertentu itu ada digambarkan kepada Nabi SAW rupa umatnya dengan bermacam-macam. Ada rupa baik, ada rupa jahat. Mudah-mudahan yang baik-baik itu kita dapat ikut, yang jahat-jahat itu kita dapat hindarkan, supaya kita tidak terkena daripada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jalan Nabi SAW tercium bau wangi. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, wah, bauan mana ni? Ini bau wangi, bau wangian apa ini? Wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, ini wangian yang datang daripada wangian Masyitah dan keluarganya. Semuanya syahid dibunuh oleh Fir'aun. Ceritanya sebagai maklum tuan-tuan. Kerana demi mempertahankan akidah, sanggup ia dibunuh. Bukan dia yang kena bunuh, suaminya kena bunuh, anak dewasanya kena bunuh, dia sendiri kena bunuh, baby dalam kandungan pun kena bunuh. Sehingga baby pun, budak kecil yang masih lagi dalam susuan pun, anak Masyitah, anak Siti Masyitah alaihissalam, dia pun bercakap, wahai ibuku,
Umbankanlah diri kau ke dalam kawah yang dididihkan dengan air yang ditanamkan, bukan ditanam, dimasak dengan api, air mendidih dalam kawah itu, jatuh dalam itu. Akhirnya Syahinah Masyidah dan Tuan Beliau dan dikuburkan dalam satu rumah. Sebab apa? Sempat lagi Siti Masyidah minta dengan Firaun, kalau kau nak bunuh kami, biar jadikan dalam lubang yang satu. Firaun ni walaupun dia ni memang zalim lah, dipaksa orang sembah dia, tapi masih lagi cakap tau, oleh kerana berkebajikan engkau kepada kami turutkan hajat engkau. Diturutkan juga hajat Siti Masyidah untuk dikuburkan dengan satu kubur. Maknanya keluarga dia semua dalam satu kubur sembah daripada diumban dalam kawah yang mendidih air. Lalu Allah gantikan dengan bau wangian yang dihidu oleh semua Rasul dan Nabi, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berkata Imam Suyuti, ada 10 orang yang boleh bercakap ketika kecil ni. Ketika kecil ni, ketika menyusu 2 tahun, kurang daripada 2 tahun umur, boleh bercakap. Jadi 10 orang tu boleh tuan-tuan lihat di dalam kitab Kifayatul Muhtaj. 10 orang tu siapa? Di antaranya termasuklah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Itu lahir-lahir mengikut riwayat, Nabi lahir je terus menyebutkan bersin-bersin. Setengah riwayat mengatakan Nabi bersin dan menyebutkan Alhamdulillah, dan disahut oleh para malaikat, Yarhamukallah, sambut oleh mereka. Dan setengah riwayat mengatakan Nabi sebut Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi kathira, Subhanallahi bukratan wa asila. Dijadikan dalam doa iftitah, permulaan doa iftitah, Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi kathira, Subhanallahi bukratan wa asila. Itu disebut ketika Nabi kecil, Nabi dah menyebut. Masya Allah. Itu juga dengan yang lain-lain. Itu ada 10 orang. Kemudian berjalan Nabi SAW sampailah ke Baitul Muqaddis. Itu Masjidil Aqsa. Awal masjid yang dibina di muka bumi Allah itu Baitullah. Baitullah itu awal. Yang kedua, Masjidil Aqsa, seperti mana yang diriwayatkan dalam Masjidil Aqsa. Sebab itu disebut, janganlah kamu mengadakan perjalanan, artinya jangan bersusah payah sangat mengadakan satu perjalanan itu, melainkan pada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saudara-saudari kita di bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah mengembalikan Masjidil Aqsa kepada orang-orang Islam. Mudah-mudahan Allah SWT menggantikan kesabaran, pengorbanan, kesusahan, kesempitan, kesengsaraan mereka itu dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat, dan jadikan mereka itu dari kalangan syuhada. Untuk yang berubah itu syuhada. Ini semua dengan hikmah Allah SWT. Jadi kita ni pun berdoa juga tuan-tuan, tapi jangan lupa juga doakan untuk saudara-saudara kita yang dekat-dekat dengan kita ni. Kita doakan orang jauh-jauh, bagus, itu saudara kita. Tapi jangan pula kita bermusuh dengan orang yang dekat-dekat duduk dengan kita. Kadang-kadang kita benci Yahudi, hati kita perangai macam orang Yahudi. Apa hati perangai macam orang Yahudi? Suka ambil hak orang lain. Dan ambil hak orang lain buat bodoh pula. Hutang dengan orang, hutang tak payah. Lantas orang yang bagi hutang itu pula cekik. Lantas orang yang bagi hutang itu pula rasa dia pula hutang. Maju pula dengan orang yang berhutang. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Sampai susah hidup orang. Kadang-kadang kita ambil hak orang lain buat bodoh, yang ambil tanah orang, ambil apa semua. Dah serupa juga dengan sifat Yahudi juga. Kerana Yahudi kita tak keluarkan, tapi dalam masa yang sama doa hancur Yahudi, hancur Yahudi. Sebab itulah kita kena sayang kepada semua umat Islam. Lebih-lebih lagi yang duduk dekat-dekat dengan kita ni, sebab hari-hari kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita semua dari kalangan mereka-mereka yang diampunkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Sampai ke Baitul Muqaddis, turun Nabi SAW. Malaikat Jibril azan. Masuk waktu malaikat Jibril azan, qamat. Lalu dipersilakan Nabi SAW menjadi imam.
Sedang yang berada di situ di belakang Nabi ketika sembahyang sekalian para arwah, para anbiya dan para mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu. Ceritanya ada cerita panjang lagi sebenarnya, tapi saya ringkaskan ya. Ditambahnya buruk itu, kemudian didatangkan sulap tangga daripada tangga syurga, dikatakan daripada syurga Firdaus, untuk Mi'raj, naik daripada satu langit ke satu langit. Sebelum tu ada satu batu ni dia nak ikut Nabi SAW. Dalam keadaan nak ikut Nabi, dia gerun dengan Nabi, haibah dengan Nabi SAW. Haibah tu maknanya rasa macam, panggil apa haibah? Haibah tu kata Arab, haibah. Kita orang lain ambil hebat. Dia haibah tu macam contoh kalau ulama datang, kita tiba-tiba berdiri gitu. Takzimkan ulama, macam tu lah saudara. Jadi batu ni dihentikan oleh malaikat Jibril. Berhenti kamu, maka tergantunglah ia. Tergantung batu itu dipanggil sahra batu. Ada cerita pasal batu ni, tapi kalau saya cerita jadi panjang lagi pula kan. Naik dari satu langit kepada satu langit. Langit yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam memberi salam, kemudian minta dibukakan langit pertama, ada yang baru. Lalu ditanya, dengan siapa kamu? Dengan siapa kamu wahai Jibril? Dengan Muhammad, yang Nabi Muhammad SAW. Adakah dia telah dibangkitkan? Maknanya, adakah telah berlaku peristiwa yang disebut Mi'raj? Ya. Maka masuklah Nabi SAW, lalu dialu-alukan, marhaban akhus salih, marhaban. Maknanya dialu-alukan sangat Nabi Muhammad SAW untuk masuk. Begitulah keadaannya. Daripada satu langit, dan setiap langit-langit itu ada nabi-nabi yang menjadi yang duduk kat situ. Antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang saya tak sebutkan. Tu langit, satu langit. Bagi Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala, pencerah Islam Imam Ghazali, dia mendapat rahsia daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka diadakan satu perjalanan sistem tabaqat 7. Macam sistem tadi panggil ilmu tabaqat 7. Tingkatan nafsu. Itu 7 langit. Itu rahsia sebahagian daripadanya dikutip daripada rahsia perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dulu ada mengaji belajar tabaqat 7 ataupun tingkatan 7. Ada pun kita nak belajar tingkatan 1 tak lepas. Kadang-kadang kalau sebut je, marilah kita belajar ilmu tasawuf. Bahaya tasawuf, bahaya. Padahal ilmu tasawuf itu kena belajar. Kalau tak belajar ilmu tasawuf, jadi fasik lah. Kena belajar ilmu tasawuf. Cuma bahagian ilmu tasawuf itu ada maratib, beberapa daripada martabat. Kalau kita nak pergi lebih sikit, salib nak lebih sikit, itu yang jadi masuk tarikat. Jangan pandang tarikat itu semua sesat. Tak. Pembawakan orang tu kadang-kadang tersesat. Ada pun tarikat tu sendiri tak sesat. Mana ada tarikat sesat? Kalau kau kata tarikat sesat, dan tentu kau kata tasawuf itu sesat. Dan nama tarikat ada Islam. Mana ada Islam yang tak betul? Islam semua betul. Yang membawa cara, membawakan kadang-kadang yang jadi tak betul. Nampak? Sebab semua tarikat diasaskan oleh wali-wali Allah yang berpegang teguh pada syariat. Baik tarikat Tijaniyah ke, tarikat Sadiliyah ke, tarikat Naqsyabandiyah ke, tarikat Iblisiyah ke, dan tarikat Mukabbar seluruhnya. Nampak? Jadi daripada satu langit ke satu langit, sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha, dipanggil pun Sidratul Muntaha, pengakhiran. Sampai kepada peringkat tu, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini berpisahnya antara taulan dengan taulan, antara kekasih dengan kekasih sini. Kalau aku melampaui daripada tempat ini, nescaya habislah aku. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih istimewanya, mempunyai kelebihan
yang tidak dimiliki oleh malaikat Jibril. Maknanya Rasulullah SAW itu adalah mulia berbanding yang lain, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Jadi masuk pergi kepada hadratul kursi, disebut masuk tu hadratul kursi. Allahu a'lam, hanya Allah yang maha. Ini Allah, Rasulullah dengan Allah direct. Tidak pernah berlaku kepada mana-mana nabi-nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam melihat Allah ketika hidup tu melihat Allah seperti mana melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini cerita masih hidup berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah, apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia memuji akan Tuhan. Puji Allah. Nabi kalau pujian Rasulullah itu adalah suatu kalimat yang dikhaskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam besok di akhirat nanti orang ramai minta tolong dengan Nabi. Nampak? Di akhirat pun minta tolong dengan Nabi. Dekat akhirat. Kalau ikutkan, kalau kat akhirat kan Allah teruskan. Tapi nak tunjukkan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat akhirat pun minta tolong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kat dunia kita minta tolong juga dengan Nabi. Wahai Rasulullah, syafaatkanlah saya, tolonglah saya. Seorang badui datang ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta tolong. Minta tolong apa? Dia kata dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, selepas daripada memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pangkatnya, yakni dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dimohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah, mohonlah kepada Allah agar dipermudahkan urusan aku, agar dikabulkan hajat aku." Nampak? Sedang ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Telah wafat tau. Kalau masa hidup Rasulullah itu maklum semua. Tapi ini menjadi dalil boleh walau selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh minta doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jikalaulah seseorang itu telah menzalimi diri mereka, lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memohon ampun kepada Allah dan Nabi Muhammad pun mohon ampun buat mereka, nescaya mereka akan dapati Allah Ta'ala Maha menerima. Allah itu Maha pengampun dan Maha menerima taubat. Jadi orang dulu-dulu bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apa saya cakap orang dulu, orang sekarang banyak was-was. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Ya kalau belajar etika Ahlus Sunnah wal Jamaah, kau tawassul ke, kau istighosah ke, apa pun dalam bentuk yang sama bagi keduanya diharuskan dari sudut syarak. Kerana hakikat yang memakbulkan doa, yang memberi manfaat dan faedah itu hanyalah Allah belaka. Cuma dari sudut kesolehan, kedudukan seseorang, apatah lagi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang menjadi asbab pada mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Macam kita lah, ibu bapa kan. Ibu bapa kan dia bukannya di sisi Allah. Kan kita cium tangan dia, kita buat baik dengan dia. Untuk apa tu? Untuk mendapatkan keredaan Allah. Kita cium tangan dia kan, sampai bungkuk-bungkuk cium tangan, berbakti kepada dia. Semua perintah Allah kan. Tapi sebenarnya ada satu sebab. Ada satu sebab dia. Sebab dia apa? Kedudukannya sebagai ibu dan ayah di sisi Allah yang menyebabkan kita sungguh-sungguh memuliakan dia. Jadi dengan sebab memuliakan itu, maka Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu dan ayah. Kalau dengan ibu bapa pun kita boleh bertawassul, apa tak lagi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita banyakkan selawat. Lepas kita dah dengar cerita Isra dan Mi'raj, kita banyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita dekat-dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam hadis, orang yang paling dekat dengan aku esok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas
ke atas tu, yang ke atas Sahibul Isra dan Mi'raj, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas muji-muji Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta apa yang kamu nak minta. Jadi dia minta untuk kebaikan umat ini. Nabi ni pergi ke mana pun ingat umat dia. Pernah Sayyidatuna Aisyah minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mensahihkan doa ini. Lalu didoakan Siti Aisyah. Lalu Nabi Muhammad tanya kepada Aisyah, suka tak dengan doa aku? Suka tak aku doakan kepada engkau seperti tadi tu, suka tak? Lalu jawab Siti Aisyah, suka sangat. Demikianlah setiap kali lepas sembahyang, begitulah aku doakan untuk umat aku. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahulah, perasan tak perasan, cepat sangat kita nak bangun. Kalau kerana hajat yang besar tak apa. Kalau boleh lepas sembahyang tu bagi masa sikit, bila fikir selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa. Dalam doa itu kita sebut Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad tak pernah lupa doa untuk kita. Lepas tu kita ni jangan pula lupa, baik dalam sembahyang, baik dalam doa, baik dalam apa keadaan, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menzahirkan kesyukuran kepada Nabi. Terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah yang menganugerahkan baginda Nabi Muhammad kepada kita. Ya tuan-tuan, jangan kita rasa Nabi Muhammad itu macam manusia biasa je. Kadang-kadang kita dah dengar ceramah maulid, ceramah agama, macam-macam ceramah, baik daripada Facebook, TikTok dan sebagainya. Tapi tak perasan betapa besar kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada itu Allah memerintahkan, maknanya menganugerahkan satu perintah sembahyang 50 waktu, bagaimana dalam hadis tersebut, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dikerjakannya dan dikerjakan oleh umatnya. Lalu ketika turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana Nabi Allah Musa alaihi salam ketika itu dah wafat. Tapi kehendak Allah Taala nak tunjuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita tengok, ini merupakan dalil orang yang dah meninggal dunia pun boleh bagi manfaat, Susah sangat nak faham kadang-kadang setengah orang. Bukan susah sangat, engkau teleklah atas hukum akal. Sebab tu akal tu kena guna juga. Tapi bukan memandai-mandai akal lawan wahyu. Akal yang diajarkan oleh ulama supaya kita fikir cara cermat. Sebab tu kalau orang belajar hukum akal mengikut panduan ulama, selamat. Kalau tak ikut panduan ulama, habislah. Sebab itu kena ikut panduan ulama. Kerana akal itu memang kena digunakan. Sebab itu hanya orang berakal dia ada hukum taklif. Orang yang tak berakal tak kena hukum taklif. Sebab itu akal digunakan. Jadi Nabi Musa AS beritahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, umat engkau tak sanggup, umat engkau tak berupaya, umat engkau tak mampu nak buat 50 waktu, mintalah kepada Allah SWT agar dikurangkan. Jadi minta daripada 50 sampai jadi 50 waktu. Itu pun Nabi Musa AS suruh minta lagi, minta kurang lagi. Kalau kita sekarang diskaun lagi. Sebab umat engkau tidak mampu. Memang betul pun kalau tengok sekarang, mampu tidak? Kalau bangun pagi pukul 3 pagi, pukul 2 pagi nak pergi kerja untuk duit, boleh. Tapi kalau untuk bangun waktu subuh, kalau betul-betul punya, ini bukan kempen punya tau. Bukan yang ini kempen-kempen ramai, bukan cerita yang itu. Ini cerita biasa-biasa punya. Kalau saja-saja nak bangun subuh, semayang subuh lah, kalau tak betul-betul lah, kalau iman tak kuat, agak payah bangun subuh. Kalau bukanlah kerana kita ni ustaz, kalau bukanlah kerana malu sebagai ustaz, tak semayang malu pula. Dan saya tak semayang malu pula. Dan banyak lagi lah sebab-sebab pengulangan yang berlaku.
Dan setengah orang sanggup tak sembahyang. Tapi kalau bangun pagi untuk tujuan-tujuan keduniaan, boleh pula bangun 5 waktu. Malu Nabi SAW nak kata Tuhan. Akhirnya 5 waktu itulah yang ditetapkan sampai sekarang. Itu pun 5 waktu pahalanya menambahi 50 waktu. Berkat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan berkat juga pertolongan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan kemudian turun Nabi SAW pergi kepada Baitul Maqdis. Seperti mana tempat naik, situlah tempat turunnya. Turun Nabi SAW dan naik buraq yang sama. Naik buraq yang sama dalam perjalanan balik ke Mekah tu. Ini perjalanan yang jauh tuan-tuan, daripada satu langit ke satu langit, 500 tahun perjalanan. Jangan kita bayang-bayangkan kapal terbang ke apa ke angkasawan apa benda semua tu. Itu pun dia cakap macam-macam, kita memang percaya je. Kalau dia tipu apa pun kadang-kadang kita memang percaya je. Tapi Islam mereka sebab tak percaya, tak sesat. Jadi dalam perjalanan pulang tu bermacam-macam yang Nabi lihat. Akhirnya sampai ke Mekah. Nabi tengok sedap. Nabi memikirkan bagaimana keadaan kalau diberitakan kepada kaumnya dengan apa yang telah menimpa, apa yang telah dialami oleh baginda Muhammad SAW. Bayangkan dari Mekah pergi Baitul Maqdis dalam pergerakan satu malam, subuh gerak, malam balik. Pergi mana? Baitul Maqdis. Agak-agak orang percaya tak? Orang akan ikut logik. Tak. Tiba-tiba datang Abu Jahal. Ada berita dari langit ke? Ini orang yang memang musuhi Nabi SAW. Memang cari peluang. Dan Nabi SAW kata, memang ada pun aku diperjalankan daripada pagi tadi subuh, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit sampai malam ini. Suka Abu Jahal. Wah, ini bagus ni cerita ni. Boleh tak kalau aku sampaikan kepada orang ramai, aku ceritakan kepada orang ramai. Nanti kau ceritakan balik seperti mana apa yang kau ceritakan kepada aku. Tapi niat Abu Jahal ni jahat, supaya orang mengingkarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sial baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sentiasa dalam pemeliharaan Allah, yakni pemeliharaan Tuhan. Allah berikan kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Dan orang yang pertama-tama membenarkan apa yang telah berlaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW, iaitulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kesan daripada penceritaan Nabi tentang Isra dan Mi'raj, maka adalah di antara mereka itu yang mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW. Tak kurang yang murtad daripada agama Allah. Dan sebahagiannya membenarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikianlah ujian dan cubaan. Kita orang Islam akan dicoba zaman demi zaman, berganti-ganti zaman ni. Dua perkara ni, musuh Islam sentiasa mencoba untuk kalau bahasa saya dicadangkan dah, nak dirosakkan. Apa dia perkara itu? Akidah yang satu, akhlak. Akidah dengan dia akan cuba apa cara sekalipun untuk merosakkan bangsa. Lebih-lebih lagi generasi-generasi pelapis-pelapis akan dirosakkan, akan dilalaikan, supaya mereka dah tak sayang pada agama Islam. Bila mereka dah tak berberat pasal agama, akhirnya mereka sendiri yang mengingkarkan juga agama Islam. Sebab tu kalau Isra Mi'raj juga nak cerita-cerita tu kan, tak diberitakan, tak dikeluarkan perkataan-perkataan ulama-ulama. Akhirnya nanti generasi-generasi yang sekarang besok dia besar, dia tak tahu apa pasal Isra dan Mi'raj. Yang dia tahu tengok telefon. Dalam telefon tu macam-macam jenis orang ada. Ada yang betul, ada yang tak betul.
Ada yang kadang-kadang pahaman liberal, ada yang etis, ada yang tak percaya pada agama langsung. Ada yang rupanya zahir nampak Islam, tetapi tinggal nama saja, padahal dalam murtad. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dan keturunan kita dipelihara daripada murtad. Mudah-mudahan Allah memelihara akidah kita dan akidah keturunan kita supaya berada di atas jalan agama Islam dan mematikan kita semua dalam husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan Rasul surah dan Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dengan orang yang memelihara sunnah Allah, menjadikan kita dan keturunan kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dari kalangan mereka yang sentiasa memelihara akan solat sunnah. Mudah-mudahan Allah menjadikan sembahyang yang kita laksanakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mencegah diri kita dan ahli keluarga kita daripada fahsyah dan munkar. Mudah-mudahan Allah SWT memurniakan kekhusyukan kepada kita di dalam solat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sembahyang yang kita kerjakan penting bagi keselamatan di dunia dan akhirat, dan terselamat kita semua daripada siksa api neraka dengan kemuliaan dan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf daripada saya kalau berlaku kekurangan, kelemahan, andai kata perkataan penyampaian saya ini tidak memuaskan hati tuan-tuan dan puan. Mohon ampun dari ujung rambut sampai ujung. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya dan menghimpunkan kita semua insya-Allah di bawah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.